Jadi sebab itulah insya-Allah yang pertama sekali pada hari ini kita akan berkenalan dengan hadis sahih. Mabhas tentang hadis sahih yang mana telah ditulis oleh Akhi Syahmi kita dengan tulisan yang begitu jelas dan cantik kat sana, iaitu bait yang ke-14. Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah bagi tahu haddus sahihi musnadun bi waslihi bi naqli 'adlin dhabitin 'an mithlihi wa lam yakun syadza wa la mu'allala. Ini kat sini dia punya definisi kepada hadis sahih. So kita kena tahu kalau orang kata hadis sahih tu apa? Dia mesti mencakupi 5 syarat yang telah disebutkan oleh Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah kat sini. Yang pertama, haddus sahih. Had kita dah sebut dalam sesi yang lepas, maksud dia apa? Ta'rif, definisi. Dari segi lughah maksud dia mani' ataupun penghalang. Dari sudut istilah dia ataupun dari sudut penggunaan dia, maksud dia apa yang membezakan antara definisi ni dengan benda-benda yang lain. Jadi definisi kepada hadis sahih mesti mencakupi 5 syarat yang telah disebutkan ini. Yang pertama, hadis sahih musnadun biwaslihi. Mestilah satu-satunya, salah satu daripada syarat hadis sahih, ia mestilah melalui sanad yang bersambung. Sambung maksudnya mesti perawi ni dengar, ambil hadis ni ataupun diterima hadis ni mengikut jalan-jalan yang diiktiraf oleh para muhaddithin. Mesti dia ambil daripada perawi yang sebelum dia, daripada sebelum dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam contoh yang lepas kita dah bawa contoh hadis innamal a'malu binniyat, yang mana Al-Bukhari dia beritahu aku meriwayatkan hadis ni haddatsana Al-Humaidi, dan dia kata aku mendengar sendiri, yang mana Al-Humaidi guru kepada Bukhari ni sampaikan kepada dia, dan Humaidi bagi tahu haddatsana Sufyan, dan aku sendiri disampaikan hadis ni oleh guru aku Sufyan. Dan Sufyan pun mengaku, dia kata aku disampaikan hadis ni kepada aku haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan kemudian Yahya bin Sa'id bagi tahu akhbarani, dan diberitahu kepada aku juga Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim kata aku dengar daripada hadis ni Alqamah Al-Laythi dibagi tahu aku dengar hadis ni daripada Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab bagi tahu sami'tu, daripada aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak make sure setiap satu daripada perawi ni mesti dengar daripada satu sampai ke atas. Boleh jadi kalau kita tengok satu hadis tu dia ada sanad dia tak semestinya bersambung. Jadi jangan terpedaya. Bila mana kita tengok rata-rata hari ni kalau pergi ke tarikat-tarikat menyeleweng yang ada hari ni, even jenis-jenis zikir sana sini semua dia kata dia ada dia punya sanad dia. Jadi orang kata dia orang pun ada sanad. Tengok akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita boleh tahu tak semestinya apa yang ditonjolkan itu kita boleh ambil terima bulat-bulat. Sebab itu dalam hadis penting, bila kita belajar ilmu hadis, penting untuk nak kita menilai suatu sanad ni. Kita kena tahu menilai. Bukan kita tengok wow, macam kata ada sanad confirm bagus. Macam kalau seolah-olah macam kalau kita tengok kereta depan kita, masya-Allah kereta BMW confirm best bawa ni. Kita tak tahu rupanya enjin dalam tu rosak ataupun enjin dalam tu tak ada. Jadi luar nampak cantik tetapi hakikatnya terputus, tak ada. Dia punya fan belt dia putus, dia punya belt dia semua yang lain pun terputus, maka kereta tu tak boleh berjalan. Hadis pun begitu juga. Bila kita tengok sanad, kita kena make sure daripada satu perawi kepada sampai kepada Nabi SAW bersambung. Macam mana kita nak tahu bersambung? Yang pertama, kita mesti tengok bahawa dia murid dengan guru dia ni hidup pada zaman yang sama. Mesti Bukhari ni dengan Humaidi ni mesti dia sempat hidup bersama. Kalau saya kata saya mendengar daripada katakan Tunku Abdul Rahman tentang satu cerita kemerdekaan, mesti orang kata betul ke cerita dia? Kalau tengok zahirnya macam mungkin lah. Tetapi bila kita tengok, saya lahir bila? Tunku Abdul Rahman meninggal bila? Kat sini tengok, tak kena lah.
So saya dengan Tunku Abdul Rahman terputus, maka tak boleh diterima dalam hadis sebab dah dianggap sebagai terputus sanad. Sampai ke akhirnya make sure kena begitu. Dan kita kena tengok juga, walaupun hidup tu sezaman, adakah ada potential untuk mereka bertemu. Ini kena jelas. Jangan pula kita kata macam contoh, kita hidup sezaman, saya daripada Malaysia, seorang lagi dekat Amerika, dan tak ada langsung bukti yang menunjukkan bahawa saya dengan dia ada potential untuk bertemu. Sebab pada zaman dulu periwayatan hadis ni dia banyak berlega ke sekitar-sekitar tanah-tanah Arab ataupun sekitar-sekitar tu. Jadi kita nak tengok, pernah tak murid ni pergi ke negeri yang mana guru dia pernah pergi. Katakan guru dia berada di Mesir, adakah murid ni yang datang daripada Syam pernah jumpa dengan guru dia ada di Mesir? Ada tak potential kat situ? Ataupun pernah tak, katakan guru dia pernah pergi ke negara lain, dia pernah pergi ke Madinah, dan murid dia ni pun pernah pergi ke Madinah, dan ada tak potential untuk diorang saling meriwayatkan? Kalau ada, kita punya keyakinan insya-Allah boleh diterima. Itu kita akan sentuh sekejap lagi tentang syarat antara Bukhari dan Muslim punya beza. Okey. So bila mana kita tahu hadis ni bersambung, dan kita kena make sure juga lafaz apa yang digunakan untuk nak menyampaikan hadis tu. Okey, katakan tadi kita dah bagi tahu Bukhari bila mana dia nak sampaikan riwayat daripada guru dia, dia kata haddatsana al-Humaidi. Haddatsana ni maksud apa? Dia kata Al-Humaidi telah sampaikan hadis tu kepada kami. Maksudnya direct, clear. Humaidi bagi tahu haddatsana daripada guru dia pula, Sufyan. Digunakan perkataan tu sebab dalam hadis setiap lafaz ni akan diambil kira. Kalau perawi tu tersebut an, semua biasa kan kalau dengar an Abi Hurairah, an fulan, an. Jadi perawi ni boleh jadi juga dalam sanad dia kata an fulan, an fulan, an fulan. Kat sini kita kena check, kalau perawi ni terkenal dengan seorang yang mudallis. Mudallis ni macam orang panggil orang yang suka cover line. Dia tahu sanad dia terputus, tetapi dia cover seolah-olah macam dia macam cat sikit lah. Macam kalau kita tengok ada cobek, kita macam bagi dia, macam saya buat cat rumah kan, kalau cat kat rumah tu terkopek, cat rumah tu warna kuning, tak, kita dah tak ada cat dah, nak cat tu balik, kita ambil colour anak kita warna kuning, oren tu kita cover balik, seolah-olah macam nak cover. Dia tak original, tetapi dia nak bagi orang nampak macam sekaligus tak ada cobek kat situ. Jadi mudallis, tengok juga level dia berapa banyak. Ni mudallis ni yang jenis memang suka jenis kelentong lah, jenis yang memang setiap kali dia tak dengar pun dia cakap macam dengar. Kalau memang dia terlampau kerap di the first level yang power ni, maka kalau disebut an kat sini, kemungkinan besar dia tak mendengar hadis ni. Kalau dia hanya mudallis sikit-sikit je, yang kita tahu bukan disengajakan, dia jenis yang sikit lah kadang-kadang, maka kat sini potensial besar sanad dia tu bersambung. Jadi sebenarnya nak mencari kesambungan sanad ni bukan sesuatu yang mudah, especially bila kita nak cari satu kecacatan yang tersembunyi. Let's say saya bagi tahu kat sini, katakan yang belajar kat sini dengan saya hari ni, kita pernah berjumpa, kita pernah belajar bersama, dan tiba-tiba ada fulan, katakan daripada Penang, dan salah seorang murid yang ada kat sini, dia bagi tahu dekat Penang ni, saya dengar Ustaz Kamilin cakap macam ni. Orang kat Penang tu terus percaya. Sebab apa? Dia kata mestilah, sebab dia selalu datang ke kelas kat Baitul Salam, mesti dia akan dengar punya, mungkin betul lah apa yang disampaikan. Tetapi hakikatnya apa yang disampaikan daripada saya, berita ni, sebenarnya dia tak dengar langsung daripada saya. Dia mungkin dengar daripada kawan lain, ataupun sebenarnya dia hanya dia buat macam dia mendengar langsung daripada saya, sebenarnya dia dengar daripada YouTube, ataupun dia dengar daripada streaming ke apa yang yang bukan langsung. Zaman dulu tak adalah benda ni.
Tapi kat sini orang nak mencari exactly yang cerita ni sebenarnya diambil daripada YouTube. Itu yang susah. Sebab apa? Daripada segi zahir, dia memang belajar datang ke Baitul Salam berapa kali untuk nak belajar. So orang, of course orang percaya lah. Tetapi hakikatnya that exactly hadis dia tak dengar daripada saya. So terputus lah sanad dia. Sebab mungkin dia dengar hadis daripada orang lain yang daif. Mungkin dia dengar daripada orang yang berbenda lain. Mungkin dia sengaja, mungkin dia dengar daripada satu ustaz yang kalau dia bagi tahu aku dengar daripada ustaz ni, orang tak percaya cakap dia, ataupun orang mungkin main-main. So dia guna nama ustaz yang dia pernah dengar, yang dia rasa macam orang tu percaya. Kat sini dia cover line, dia tukar sikit ke apa, ini kat sini kena careful. Dan inilah yang dipanggil sebagai kecacatan tersembunyi dalam hadis yang sangat susah untuk nak kita cari. Sebab kita hanya tengok zahir je. Kalau kita tengok orang ni nampak cergas, dia ni tak ada penyakit ni. Tetapi nak cari penyakit yang dalam, ini tugas yang sangat susah untuk seorang ahli hadis, dan tak banyak mereka para ulama especially yang specialize dalam bidang ilalul hadis. Ini sebagai ilah, nanti syarat yang kelima nanti kita sebut. Jadi semua boleh faham macam mana kesambungan hadis lebih kurang. Dan of course kita nak belajar kesambungan hadis, ini ada satu bab lain yang mungkin panjang lebar boleh dihuraikan. Mungkin boleh jadi kalau kata masa saya belajar di Riyadh dulu, ada satu subjek yang dipanggil dirasatil asanid. Kita hanya mengkaji isnad je, mengkaji sanad sahaja. So antaranya nak mengkaji kesambungan hadis tu, something yang very memeningkan dan memenatkan juga. Okey, ini syarat yang pertama. So syarat pertama hadis sahih, mesti hadis dia mesti kena bersambung sanad. Kalau terputus sampai kepada tabi'in, ada dikira hadis sahih ataupun tak? Tak sahih. Kalau hadis itu sampai kepada tingkatan sahabat Ibn Mas'ud tetapi tak sahih dinisbahkan kepada Nabi SAW, hadis itu sahih ataupun tak? Dianggap tak sahih daripada Nabi SAW. Jadi yang ni kena make sure, kena syarat pertama ni mesti kena bersambung.